Okey, baiklah. Hari ini kita bincang sedikit tentang tugasan lembaran kerja 7. Okey, seperti biasa, pastikan tulis nama, kelas dan tarikh. Dan di tema inquiry dalam sains unit 1 kemahiran saintifik. Dan untuk lembaran kerja 7 ni ia adalah tahap penguasaan 6, tipe 6, iaitu tipe yang paling tinggi sekali untuk pengetahuan murid-murid ya. Okey, murid-murid yang berjaya melepasi tipe 6 ni adalah murid-murid yang mempunyai idea kreatif untuk mencipta sesuatu, sama ada dari segi penulisan, objek, benda maujud, projek, laporan dan sebagainya. Okey. Itu tahap penguasaan 6. Baik, kita terus kepada soalan. Okey, berdasarkan lembaran kerja 6, rancang satu penyiasatan lain tentang bagaimana untuk menambahkan kecerahan mentol dengan melengkapkan laporan berikut. Okey. Berdasarkan lembaran kerja yang 6 yang sebelum ni yang telah kita bincangkan bersama-sama. Jadi soalan ni minta untuk merancang satu penyiasatan lain tentang bagaimana untuk menambahkan kecerahan mentol lagi dengan melengkapkan laporan yang diberi ni. Okey, sebelum ni untuk menambahkan kecerahan mentol, kita akan ini contoh. Okey, untuk menambahkan kecerahan mentol, kita akan menambahkan bilangan sel kering. Okey, jadi untuk penyiasatan ini, sikit soalan minta cara yang lain untuk menambahkan kecerahan mentol. Jadi sebelum tu kita bulatkan poin-poin utama. Okey, sekejap ya. Okey, jadi cikgu dah bulatkan poinnya kehendak soalan, iaitu satu penyiasatan lain menambahkan kecerahan mentol. Jadi kita lihat dulu. Okey, dah disediakan laporan. Okey, dalam laporan ini meminta untuk membuat tujuan, pernyataan masalah, hipotesis, kemudian minta mencari pemboleh ubah, 3 pemboleh ubah, alat dan bahan, dan ada langkah-langkah dan juga pemerhatian dalam bentuk jadual telah diberi. Kemudian diberi juga petunjuk ataupun bantuan maklumat. Ditulis dekat sini dalam jadual ni, bilangan mentol 1, 2 dan 3. Kecerahan mentol apa? Jadi berdasarkan maklumat-maklumat yang diberi ni, kita boleh faham untuk merangka satu laporan. Jadi laporan ni biasanya kita rangka setelah kita menjalankan penyiasatan. Jadi penyiasatan yang sebelum ni kita dah jalankan, tapi dengan pemboleh ubah, beberapa pemboleh ubah yang lain. Jadi untuk penyiasatan yang baru ni, soalan minta kita merancang untuk menambahkan kecerahan mentol satu penyiasatan yang lain. Okey, kita tengok ya. Okey, yang pertama, kita tengok pemerhatian diberi kat sini. Okey, bilangan mentol 1, kecerahan mentol apa? Tempat kosong. Apabila bilangan mentol 2, apa yang akan berlaku kepada kecerahan mentol? Dan diberi lagi maklumat maklumat
Kecerahan bilangan mentol 3. Apa yang berlaku kepada kecerahan mentol? Jadi dekat sini kita boleh gunakan perkataan terang, sangat terang ataupun malap. Itu yang perkataan yang sesuai. Jadi dekat sini apa yang kita faham ialah apabila bilangan mentol 1, kecerahan mentolnya apa? Berbanding yang 2. Jadi dekat situ kita boleh tentukan perkataan mana yang kita sesuai guna. Sekarang kita nak guna dekat sini ialah terang, sangat terang dan malap, ataupun cerah, sangat cerah dan malap. Jadi di antara 3 perkataan itu, mana yang berada pada kedudukan mentol 1, 2 atau 3? Jadi kalau yang paling malap mestilah bilangan mentolnya banyak. Bila bilangan mentol banyak, jadi mentol itu akan berkongsi sumber kuasa bateri sel kering yang diberikan lebih banyaklah yang berkongsi, jadi dia akan jadi lebih malap. Jadi dekat sini kita boleh rangkakan mengikut andaian kita ini adalah malap. Jadi dituruti dengan, kalau 2 terang, ini sangat terang. Jadi kita dah dapat dah kita punya pemerhatian, andaian pemerhatiannya. Kalau kita ikut susunan yang diberikan ni 1, 2 dan 3. 1 mentol ialah sangat cerah. Yang kedua ialah cerah. Yang kedua ialah cerah, ni sangat cerah dan ini ialah malap. Itu yang boleh, yang sesuai kita gunakan berdasarkan logik tentang fakta kecerahan mentol dan dengan bilangan mentol. Itu hubung kait antara bilangan mentol dengan kecerahan mentol. Jadi dekat sini kita boleh bentukkan laporan yang pertama. Yang pertama minta tujuan. Tujuan ni mesti dimulakan dengan perkataan ini ataupun singkatannya UMHA. Untuk UMHA ni, U tu untuk, M menyiasat, H ni hubungan, A tu antara. UMHA untuk menyiasat hubungan antara, kemudian PM. Apa PM dia? PM ni adalah perkara yang kita ubah-ubah. Yang kita ubah-ubah semasa penyiasatan dijalankan. Kemudian dengan PB, pemboleh ubah bergerak balas. Jadi untuk tujuan ni memang macam ni ayatnya, susunan ayatnya. Jadi cuma kita hanya masukkan PM dan PB. Kita boleh rujuk daripada latihan-latihan yang sebelum ni, lembaran sebelum ni, macam mana kita nak kenal pasti PM dan PB. Kalau dalam sini pun dia ada dah beri jadual, kita dah boleh tahu dah maklumat-maklumat yang ada dia dah berikan. Soalan ini dah berikan maklumat. Kemudian pernyataan masalah. Bagaimanakah kecerahan mentol dapat ditambahkan? Itu pernyataan masalah kita. Kemudian hipotesis, andaian jangkaan awal kita, jangkaan awal kita. Kat sini kita boleh terus tulis dekat sini GM ataupun SS. Jika maka ataupun semakin. Kamu tulis seperti yang cikgu ajar di sini yang sebelum ni. Tulis jika atas, maka bawah, kemudian kamu tuliskan. Boleh rujuk daripada lembaran yang sebelum ini. Kemudian pemboleh ubah. Pemboleh ubah dimanipulasikan apa yang kita ubah-ubah dalam penyiasatan ini.
dalam jadual pun dah diberi. Kita dah boleh kenal pasti PM dan PB. Okey, kemudian yang kedua yang B ialah pemboleh ubah bergerak balas. Apa yang kita rekodkan, apa yang kita lihat di akhir eksperimen. Ya, okey. Dan yang C, pemboleh ubah dimalarkan ataupun cikgu letak dekat sini PMR, pemboleh ubah yang dimalarkan. Apa yang kita kekalkan sama, yang kita tak ubah-ubah daripada awal penyiasatan hinggalah selesai penyiasatan tu kita tak ubah. Sebenarnya banyak perkara yang kita dah tak ubah pada alat dan radas tersebut supaya dia tak mengganggu keputusan. Tapi dekat sini kamu nyatakan salah satu saja. Ingat, pemboleh ubah mestilah ada parameter dan objek. Parameter dan objek. Okey, kita kenal pasti dulu objek tu apa yang kita nak, yang kita tahu ianya dikekalkan sama. Sama juga dengan pemboleh ubah dimanipulasikan. Kita lihat dulu objek apa yang diubah, yang diubah-ubah. Kemudian dari segi daripada objek itu apa parameter ni yang sesuai, diubahkan dari segi apa, perkara yang diubahkan dari segi apa. Itu cara kita nak kenal pasti PM, PB dan PMR. Okey, kemudian alat, kamu tuliskan alat dan radas. Okey, kat sini cikgu bantu ya. Okey, kamu boleh salin alatnya. Untuk laporan ini, alatnya ialah 3 biji mentol, 3 biji sel kering, wayar, suis, pemegang mentol dan pemegang sel kering. Pemegang mentol tu tapak tapak untuk kita nak letakkan mentol. Kemudian pemegang sel kering tu tapak untuk kita nak letakkan sel kering. Okey, kalau kamu tengok dekat sini ya. Kalau kamu tengok di sini gambar yang lembaran sebelum, ini ialah, ni namanya, inilah tapak sel kering. Okey, ini ialah tapak mentol. Ni mentol, ni tapak mentol. Okey, kemudian langkah-langkahnya. Okey, kamu tuliskan step langkah-langkahnya. Okey, yang pertama cikgu bagi bimbingan ya. Okey, yang pertama kamu boleh tulis, yang pertama ialah sambungkan sebiji mentol kepada sel kering dan suis menggunakan wayar. Sambungkan sebiji mentol kepada sel kering dan suis menggunakan wayar. Kemudian langkah yang kedua, langkah kedua ialah tutup suis untuk melengkapkan litar dan perhatikan kecerahan mentol. Langkah ketiga, ulang langkah 1 dan 2 dengan mengubah bilangan mentol kepada 2 dan 3. Sama macam dalam jadual 2 dan 3. Okey, dan langkah 4, iaitu yang terakhir, catatkan pemerhatian dalam bentuk jadual. Okey. Kemudian dah diberikan pemerhatian dalam bentuk jadual. Jadual dah diberikan, kamu tuliskan macam yang kita bincangkan di awal perbincangan tadi. Apa kotak-kotaknya ya. Okey, ini jadual jenis melintang ya. Cara pembacaan jadual pun cikgu dah bagi tahu macam mana kita nak membaca dan memahami jadual. Bilangan mentol 1, kecerahan mentolnya apa? Bilangan mentol 2, kecerahan mentolnya apa? Dan bilangan mentol 3, kecerahannya apa? Okey. Kemudian
kesimpulan. Okey, kesimpulan sama juga tulis JM dan SS. Okey, ya, ini yang soalan yang cikgu bagi tahu apa? Soalan 3 beradik. Soalan 3 beradik, kesimpulan, hipotesis dan hubungan antara. Okey. Benda yang sama tetapi berlaku dalam masa yang berbeza. Hipotesis tu jangkaan awal sebelum kita nak memulakan penyiasatan. Kita buat jangkaan awal dulu, andaian awal. Kemudian untuk kita nak buktikan andaian kita itu adalah benar, kita akan melakukan eksperimen penyiasatan. Jadi semasa kita menjalankan penyiasatan itu, berlakulah hubungan antara PM dengan PB. Dekat situ kita nampak. Itulah hubungan, soalan hubungan antara PM dan PB. Pemboleh ubah dimanipulasikan dan pemboleh ubah bergerak balas. Jadi bila berjaya seperti yang diandaikan adalah hipotesis, maka kita akan buat kesimpulan. Jadi kesimpulan ini adalah di akhir eksperimen. Selepas kita dah jalankan eksperimen, kita buat kesimpulan. Jadi sebenarnya ia adalah benda yang sama, 3 perkara, kesimpulan, hipotesis dan hubungan yang ada, tapi berlaku pada masa yang berbeza. Jadi dekat sini, okey, kita tengok kalau GM, SS, jika maka dan semakin. Okey, tulis siap-siap, jika di atas, maka di bawah, macam cikgu dah beritahu sebelum ni. Jika, maka. Kemudian kamu tengok PM dia apa, PB dia apa, dan tentukan corak perubahannya apa bagi PM dan corak perubahannya apa bagi PB. Kemudian kamu semak semula, adakah ayat kamu itu rasional, betul sebenarnya, dan difahami. Okay, ini adalah format penghasilan laporan untuk tugasan lembaran 7 tahap penguasaan 6.